Okay, now we are in the topic of volume of solid region. Okay, so topik ni kita nak mencari volume. Kalau tengok buku teks muka surat 976, okay, boleh tengoklah nota kat situ juga. Okay, this part here I quote daripada buku teks, di mana pencarian volume ni adalah you boleh cari sama ada menggunakan double integral of a function ataupun triple integral of a constant. Okay, so double integral of a function ni kalau dalam koordinat r theta dia adalah polar coordinate. Kalau yang ini dia adalah cylindrical coordinate. Okay, kalau dalam bentuk Cartesian, so kita boleh buat dua-dua lah, sama ada kita nak guna double integral of a function ataupun triple integral of a constant. Okay, so untuk Cartesian coordinate ke, polar coordinate ke, cylindrical coordinate ke, ataupun later spherical coordinate, penting untuk you tahu dalam solid you, volume yang nak cari tu, surface you diberi dalam bentuk Z ke X ke Y. Kalau surface diberi dalam bentuk Z, tapak kita adalah XY. Kalau surface diberi dalam bentuk X, tapak adalah YZ. Dan jika surface diberi dalam bentuk Y, tapak kita adalah XZ. Okay, so basically that's the konsep. Okay, sekarang ni saya akan bincangkan satu contoh soalan. Okay, soalan nombor 1 ni. Okay, sebelum tu saya nak you all faham di mana jika kita mencari volume menggunakan Cartesian, tapak dia yang paling sesuai adalah tapak yang bukan bulatan. Contohnya macam kita ada case yang ini, soalan nombor 1 ni, tapak kita bukan bulatan kan, tapak kita in this case adalah segitiga. So, case yang bukan bulatan, contohnya segitiga, parabola ataupun mana-mana bentuk, kita gunakan Cartesian. Kalau case yang bulatan, okay, kalau case di mana tapak kita adalah bulatan, maka lebih sesuai untuk kita menggunakan polar coordinate ataupun cylindrical coordinate. Contohnya di awal chapter ni, di mana case yang kita ada dalam senarai ini, plane ni adalah tapak bukan bulatan, maka lebih sesuai guna Cartesian. Yang cone, silinder, paraboloid dan sphere, case ni semua 1, 2, 3, 4 case ni, okay, cone, silinder, paraboloid, sphere ni tapak kita adalah bulatan. So bila kita nak solve double integral ataupun triple integral, lebih elok kita ubah kepada polar coordinate ataupun cylindrical coordinate ataupun spherical coordinate. Sangat susah ataupun almost impossible untuk you solve case-case yang 4 ni menggunakan Cartesian. Okay, so saya akan mulakan dengan contoh yang ini. Okay, dalam contoh ni, find the volume of the tetrahedron bounded by the plane. So diberikan plane U adalah ini, alright, and the 3 coordinate plates. Maksudnya dia dilengkungi oleh plane ini. Plane ni adalah slanted. Okay, slanted dia macam you ada segitiga ni, you ada piramid ni. Piramid ni you kena imagine dia ada permukaan 3 dekat atas dengan 1 kat bawah, isn't it? So in this case, katalah ini paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay, X sebab dia koordinat 100, Y sebab 020, Z intersection dia pada accordingly lah. Alright, so tapak kita punya permukaan ni adalah pada XY ni, pada XZ ni, pada YZ ni, pada semua tapak tu, dan satu lagi adalah slanted ni. Okey, yang permukaan yang slanted ni adalah permukaan Z equals to 2 tolak 2X tolak Y. Alright, so kita kena faham dulu soalan ni. So sekarang kita nak cari volume. Okey. Okey, dalam soalan ni dia dah bagi dah figure ni. Okey, katalah dia tak bagi. Katalah you nak kena lukis sendiri. So bila plane, cara you nak lukis adalah you kena jadikan, cara you nak detect dia adalah plane, X, Y, Z kesemuanya ada dalam bentuk power 1. Kita ada kesemuanya X, Y dan Z. Dan cara kita nak susun, jadikan komponen yang ada X, Y, Z sebelah kiri, komponen yang tanpa X, Y, Z maksudnya nombor sebelah kanan. Okay, the next thing you do adalah nak jadikan nombor ni sebagai 1, kita bahagikan 2, isn't it? So bila bahagi 2 kat sini, semua ni kita bahagi dengan 2. So, apa yang kita ada sekarang adalah X over 1 plus Y over 2 plus Z over 2 equals to 1. So, intersection kita sekarang pada X adalah 1,
pada Y adalah 2, pada Z adalah 2. So, ini cara kita nak sketch. Alright, so kita sketch sekarang. Okay, so ini sketching kita. So, samalah kan? Alright. Okay, di mana? Ini kalau dah diberi dalam soalan ni, kalau kita nak sketch sendiri. So, sekarang ni, kita ada 3 tapak kita tu adalah tapak XY kat sini. Okay, tapak YZ adalah yang ini. Okay, tapak XZ adalah yang ini. So, untuk kes ni, cara nak cari volume, you boleh ada 6 cara untuk you cari volume. Maksudnya menggunakan tapak XY, dx dy ataupun dy dx, tapak YZ, dy dz ataupun dz dy, dan tapak XZ, dx dz dan dz dx. Okay, katalah saya nak solve menggunakan tapak XY, menggunakan komponen menegak, maksudnya type 1. Okay, so we try to set up. Okay, so cara nak set up tu adalah kita kena dapatkan tapak, maksudnya 2 dimensi. Ini adalah 3 dimensi. Okay, so 2 dimensi dia, kita bawa keluar tapak XY. Kita akan ada X, kita ada Y. So, intersection pada X adalah 1, 0, kan 1. So, dekat 2 dimensi dia akan jadi 1, 0. Kalau 3 dimensi 1, 0, 0 sebab dia perlukan 3 komponen X, Y, Z. Sini perlukan 2 komponen sahaja. Membandingkan tapak XY maka dia jadi 1, 0. Pada Y dia adalah pada 2. So, 0, 2. Alright. So, inilah kita punya line. Okay, so segitiga kita ini. Okay, so the next thing you do adalah cara kita nak cari equation ni. Okay, so equation asal kita adalah ini kan. Equation asal kita adalah 2x tambah y tambah z sama dengan 2. So, bila kita nak gunakan tapak, sekarang ni kita menggunakan tapak xy. So, bila tapak xy, equation ni kita jadikan z equals to. So, z equals to, piramid kita ni akan jadi z equals to 2 tolak y tolak 2x. Okay, so cara nak cari equation ni ada 2 cara. Sama ada you nak gunakan y equals to mx plus c, cara biasa nak cari equation of garisan antara 2 titik, ataupun lebih mudah adalah you tengok equation solid ni, you tengok sekarang kita ada tapak xy, so you matikan z. Bila matikan z dia akan jadi 2 tolak y tolak 2x sama dengan 0. Alright, so 2 tolak 2y, 2 tolak y tolak 2x sama dengan 0 adalah y equals to 2x tolak 2, isn't it? Alright, so sekarang ni kita nak set up the triple integral. Okay, katalah saya nak gunakan vertical element. Okay, so pencarian volume adalah triple integral of a constant, ataupun kita boleh buat nanti double integral of a function. Okay, double integral of a function f, sebab kita nak gunakan tapak xy, so kita ada function of xy, this is actually z, dy dx ataupun dx dy. So in this case, katalah saya nak gunakan vertical element, maka dia kena jadi dy dx. So sama ada you nak buat triple integral of a constant ataupun double integral of a function. Okay, so katalah saya nak solve yang ini. So, you akan ada sekarang triple integral ni, sebab kita nak gunakan double, dv ni akan jadi dz yang paling dalam lah. Okay, dz. Sebab kita nak gunakan vertical element type 1, dia akan kena pada paksi x. So, hujung sekali ni adalah dx. Dia akan jadi dy dx lah. Alright. So, bila kita nak set up dia punya boundary ni, 2 yang paling luar ni kita boleh cari menggunakan 2D punya sketching. Yang paling dalam ni adalah daripada 3D punya sketching. Okay, I hope you are clear. Okay, 2D punya sketching ni, you tengok nilai, as I told you, yang paling luar ni, I told you in the previous video. Okay, yang paling luar ni adalah nombor. So, you tengok. Pada sketching ni, nombor tu adalah daripada x din, daripada nilai mana ke nilai mana. You tengok. X, shaded region ni daripada 0 ke 1. So, that's why you ada boundary dia 0 ke 1. Okay. Selepas tu, untuk y ni, yang ini adalah,
kan kita ada vertical element, you tengok atas ni kepada apa, bawah ni kepada apa. So dia mestilah y equals to apa. So atas ni adalah y equals to 2x tolak 2. So atas ni 2x tolak 2. Bawah ni adalah y sama dengan kosong, isn't it? So di sini adalah kosong. Okay, so itu set up untuk 2D, dua yang paling luar. Lepas tu integral yang paling dalam ni merujuk kepada solid use. In this case dalam bentuk Z. Z equals to apa? So solid kita adalah, piramid kita ni adalah Z equals to 2 tolak Y tolak 2X. So this is your Z2. Z1 you adalah tapak XY. So in this case tapak XY adalah Z1. In this case Z1 equals to 0. Kan pada XY Z kosong. Alright. So this is your range. Daripada kosong sehinggalah ke 2 tolak Y tolak 2X. So, you solve lah benda ni. Okay, so bila you solve, masukkanlah ni solving triple integral macam biasa lah. Solve this, in the end you akan dapat 2/3. So, yang penting sekarang ni adalah macam mana you nak set up the triple integral. Okay, this triple integral. Okay, so tadi saya cakap ni menggunakan triple integral of a constant. Kalau lah you nak guna double integral of a function, okay, what you do is, okay, kita set up menggunakan dua dimensi kat dalam ni. Okay, dua dimensi tu, cara nak set up, okay, X ni macam tadi lah, daripada 0 ke 1, Y ni adalah Y2 minus Y1. Alright, so you ada 2X tolak 2 dan you ada kosong kat sini. Okay, fxy ni sebenarnya dia adalah z2 tolak z1. Sebab z ni adalah a function of f, isn't it? So dia z2 tolak z1 ni adalah a function of x. So z2 kita adalah 2 tolak y tolak 2x. So you akan ada sekarang 0, 1, 0, 2x tolak 2. Z2 adalah 2 tolak y tolak 2x. Z1 adalah 0 dy dx. Alright. So, kita akan ada 0 ke 1, 0 ke 2x tolak 2, 2 tolak y tolak 2x, dy dx. So, step ni sama. You nak teruskan sama je lah macam case ni. Alright. So, proceed sama je. So, it's up to you. You nak guna triple integral of a constant ataupun double integral of a function. Kecuali lah dalam soalan tu dia spesifik. Kalau lah soalan tu spesifik cakap, okay, use triple integral to find the volume. So, kalau dia cakap use triple integral, mesti guna kaedah ini. Sebab ada pasal yang suruh guna triple integral. Kalau dia tak cakap, dia suruh cari volume sahaja macam soalan ni. So, yang kita ada sekarang ni, find the volume. So, it's up to you. You nak guna double integral boleh, you nak guna triple integral boleh. So, ini kalau you solve, you akan dapatlah jawapan dia 2/3. Alright. Okay, so ini menggunakan